Yang fizik tu dah siap lah kerja tu. Ingat Korang tahu tak, hari tu aku sakit gigi. Sakit berdenyut sampai pening kepala aku ni. Lepas tu kau buat macam mana? Aku tengok sekarang ni okey je. Tak ada sakit-sakit pun dah. Mesti kau makan ubat tahan sakit kan? Sebab tu gigi dah tak sakit dah. Aku rasa dia ni kumur air garam kot. Kan orang tua bagi petua kalau nak bagi orang sakit gigi, kena kumur air garam. Korang ni, apalah. Bila kita sakit gigi, kita kenalah jumpa doktor gigi. Bukannya ikut petua yang pelik-pelik ni. Mai aku nak cerita apa yang doktor gigi tu bagi tahu kenapa gigi kita sakit. Hai guys, pernah tak korang dengar tentang karies gigi? Karies gigi ni ialah kerosakan gigi. Dia sama dengan gigi berlubang. Antara sebab berlakunya karies ni termasuklah pengambilan makanan dan minuman yang manis dengan kerap. Atau satu lapisan bakteria akan sentiasa berlekit pada permukaan gigi kita dan menghasilkan asid yang akan menjadikan kerosakan gigi. Selain itu, kebersihan mulut yang kurang memuaskan, pengambilan fluorida yang tidak mencukupi dan mulut kering juga menjadi punca karies gigi. Guys, karies gigi ni sebenarnya boleh dicegah tau. Yang pertama, kita haruslah memboros gigi 2 kali sehari, iaitu pada waktu pagi dan malam sebelum tidur dengan menggunakan ubat gigi yang berfluorida. Kita juga boleh membuat flossing setiap hari dan mengurangkan pengambilan makanan dan minuman yang manis. Kita juga boleh mendapatkan pemeriksaan gigi 2 kali setahun. Antara rawatan yang kita boleh dapatkan untuk mencegah karies gigi termasuklah fissure sealant dan sapulan fluorida. Kalau gigi kita sudah ada karies, kita boleh dapatkan rawatan tampalan gigi. Semasa prosedur tampalan gigi, doktor gigi akan menggunakan drill untuk mengeluarkan karies dan membentuk lekukan. Sekiranya kaviti yang dalam, ianya perlu dilapik dengan simen. Seterusnya, asid akan disapukan ke atas permukaan gigi dan dibilas dengan air serta dikeringkan. Kemudian, bahan bonding disapukan ke atas permukaan gigi dan dikeraskan dengan lampu pempolimeran. Bahan tampalan komposit akan diisikan dan dipadatkan di dalam kaviti dan seterusnya dikeraskan dengan lampu pempolimeran. Kemudian, tampalan yang telah keras perlu dirapikan dan dikilat sehingga sesuai untuk fungsi gigitan. Sekiranya karies gigi itu melibatkan saraf gigi, rawatan salur akar atau dikenali sebagai root canal treatment diperlukan. Dalam rawatan salur akar, permukaan gigi akan dibuka sehingga ke saluran akar gigi untuk mendedahkan bahagian pupa yang telah dijangkiti. Seterusnya, saluran akar dibersihkan dengan menggunakan alat kikir endodontik serta larutan sodium hipoklorida. Prosedur ini perlu dilakukan beberapa kali. Kemudian, saluran akar akan dikeringkan dan ditampal dengan bahan tampalan salur akar. Akhir sekali, bukaan gigi ditutup dengan tampalan sewarna. Selepas rawatan salur akar, tulang sekitar gigi akan sembuh dalam tempoh 6 bulan dan gigi akan kembali berfungsi sepenuhnya. Aku ingatkan kumur air garam dah cukup. Rupanya banyak ilmu yang kita akan tahu kalau kita jumpa dengan doktor gigi ni. Betul. Jadi, kita mestilah jumpa doktor gigi sekurang-kurangnya 1 kali setahun. Barulah gigi kita ni sihat. Oh, baru aku tahu. Kalau gusi kita asyik berdarah tu sebab apa? Kau tahu tak? Kau mesti tahu kan? Cuba cerita sikit kat kita orang ni. Sebabnya, jom kita tengok video ni. Ada perasan tak? Ada orang sekeliling anda atau anda sendiri yang mempunyai masalah nafas berbau? Okey, salah satu punca masalah nafas berbau ini adalah masalah penyakit gusi. Penyakit gusi atau kita kenali sebagai penyakit periodontium merupakan jangkitan kepada gusi atau tisu penyokong gigi. Penyakit gusi yang tidak dirawat boleh menyebabkan kehilangan gigi. Gusi kelihatan bengkak, merah dan berdarah. Kemudian gigi kelihatan jarang dan longgar serta nafas berbau. Jadi, apakah puncanya? Puncanya adalah disebabkan oleh pengumpulan plak atau kita kenali sebagai tahi gigi yang terbentuk pada garis gusi atau kawasan celahan gigi. Sekiranya plak tidak dibersihkan dengan berkesan, ia akan mengeras dan membentuk kalkulus atau kita kenali sebagai karang gigi. Faktor yang seterusnya adalah merokok atau mengunyah tembakau, memakai appliance ortodontik dan juga memakai appliance gigi palsu separa. Selain itu, faktor sistemik juga menjadi punca kepada masalah penyakit gusi. Antaranya adalah perubahan hormon, stres, penyakit kronik seperti HIV,
AIDS dan juga kencing manis. Antara langkah pencegahannya adalah berus gigi 2 kali sehari dengan menggunakan teknik yang betul. Seterusnya, penggunaan floss dan juga penggunaan ubat kumur antiseptik. Jauhi tabiat merokok dan dapatkan pemeriksaan gigi secara berkala di klinik pergigian. Rawatan yang boleh dilakukan untuk penyakit gusi adalah rawatan penskleran. Ia bertujuan untuk memulihkan kesihatan gusi kepada pesakit. Rawatan penskleran ini dilakukan menggunakan alat khusus yang dinamakan ultrasonic scaler untuk membersihkan plak dan karang gigi di atas permukaan gigi. Sekarang dah jelas kan kenapa gusi kau berdarah? Aku rasa aku kena jumpa doktor gigi lah. Kalau tak, bertambah buruk lagi gusi aku ni. Macam kalau gigi aku ni yang tak teratur, kena buat macam mana? Korang tahu tak? Aku ada tengok kat Instagram dan TikTok. Cantik kot pakai braces tu. Warna-warni, lepas tu murah. Tu cari naas namanya. Jom tengok video ni pula aku tunjuk. Pasti adik-adik semua perasan ramai yang memakai pendakap gigi atau lebih dikenali sebagai braces. Di sini, saya nak kongsi dengan adik-adik apakah ciri-ciri untuk seseorang itu boleh memakai braces. Seperti yang adik-adik tahu, doktor gigi dan jururawat pergigian akan melakukan pemeriksaan dan rawatan di sekolah. Jadi, antara masalah gigi yang biasanya kami jumpa dalam kalangan pelajar adalah masalah gigi tidak teratur dan masalah gigi yang jarang. Antara contoh masalah gigi tidak teratur adalah crowding, open bite dan reverse bite. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masalah ini adalah disebabkan saiz rahang yang kecil atau saiz gigi yang besar, mempunyai sejarah tabiat seperti menghisap jari, botol susu atau puting sehingga waktu pertumbuhan gigi kekal bermula dan pertumbuhan gigi tidak mengikut aturan fisiologi umur dan masa. Bagi masalah gigi jarang pula adalah disebabkan oleh yang pertama, saiz rahang yang besar tapi giginya kecil. Yang kedua, kehilangan gigi sejak dari lahir. Rawatan-rawatan yang ditawarkan di klinik pakar ortodontik kerajaan tidak terhad kepada pendakap gigi sahaja tau. Ada pelbagai jenis rawatan yang boleh dibuat seperti yang pertama, appliance boleh tanggal termasuk rawatan pintasan bertujuan untuk membimbing pertumbuhan gigi dan pembentulan gigitan yang tidak normal dengan cara intervensi dari usia yang kecil. Antara contoh appliance yang digunakan adalah upper removable appliance, Howley appliance, twin block appliance dan sebagainya. Bagi appliance tetap seperti braces, tujuan pemakaiannya adalah untuk membetulkan kedudukan gigi kekal yang tidak tersusun rapi di mana kadang-kadang cabutan gigi diperlukan mengikut kes individu. Walau bagaimanapun, untuk memulakan rawatan braces, adik-adik perlulah mempunyai tahap kebersihan mulut yang baik. Rawatan ini akan mengambil masa yang lama kerana kedudukan gigi perlu diubah suai setiap 6 hingga 8 minggu sehingga selesai rawatan. Yang penting, adik-adik perlu berjumpa dengan doktor gigi di klinik dahulu untuk mendapatkan pemeriksaan dan nasihat yang tepat tentang masalah gigi tidak teratur. Jika adik-adik memang memerlukan rawatan braces, adik-adik akan dirujuk oleh doktor gigi ke klinik pakar ortodonti yang berdekatan untuk pemeriksaan yang selanjutnya. Masa yang paling sesuai untuk memulakan rawatan braces akan ditentukan oleh pakar nanti. Oleh itu, rawatan bagi susunan gigi tidak teratur ini memerlukan kepakaran ya adik-adik. Kesimpulannya, doktor nak ingatkan adik-adik untuk tidak mendapatkan rawatan pergigian yang tidak sahih kerana akan membawa padah di kemudian hari. Bahaya rupanya kalau tersalah pakai braces ni. Sebab itulah kena jumpa dengan doktor gigi dulu. Samalah juga macam bila kita demam, sesema atau batuk. Semua orang tahu kena pergi klinik mendapatkan rawatan. Betul-betul. Sekarang ni semua dah jadi trend satu Malaysia. Nak gigi cantik, putih macam artis. Aku pun nak juga senyum yang lawa. Sebelum ni kau jumpa doktor gigi kan? Tak tanya ke macam mana dah dapatkan gigi yang putih dan cantik? Betul tu. Aku pun nak gigi putih berseri. Gigi aku ni kuning dan kusam. Tak cantik langsung. Kalau macam tu, jom kita pergi tanya doktor gigi. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ini saya nak bercerita sikit tentang perubahan warna gigi. Mesti ramai yang tertanya, kenapa gigi saya kuning dan tidak seputih orang lain? Okey,
Kita perlu tahu bahawa warna natural gigi sebenarnya bukan putih tetapi putih yang sedikit kekuningan. Apabila warna natural ini berubah menjadi warna lain seperti kuning, hitam ataupun coklat, ianya dipanggil sebagai staining. Jadi, apakah punca perubahan warna gigi? Ianya terbahagi kepada dua bahagian iaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik bermaksud faktor yang berpunca dari dalam struktur gigi. Ianya boleh dibahagi kepada punca setempat dan punca sistemik. Punca setempat selalunya disebabkan oleh saraf gigi yang sudah mati ataupun dipanggil sebagai non-vital tooth. Contohnya, apabila berlaku hentakan ataupun trauma ataupun karies gigi yang dalam sehingga menyebabkan saraf gigi mati, warna gigi tersebut boleh bertukar menjadi kelabu. Punca sistemik pula boleh disebabkan oleh proses penuaan ataupun pengambilan ubat-ubatan seperti tetracycline. Okey, faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik bermaksud faktor yang berpunca dari luar struktur gigi. Selalunya disebabkan oleh tabiat pemakanan kita sendiri. Contoh, apabila kita kerap minum atau makan makanan seperti kopi, teh, jajan atau gula-gula berwarna, lama-kelamaan gigi kita akan menyerap warna tersebut dan berubah mengikut warna tersebut. Seterusnya, jika seseorang itu merokok, kandungan tembakau dalam rokok akan menyebabkan gigi berubah warna menjadi coklat. Tapi, jangan risau. Langkah pencegahan boleh dilakukan bagi mengelakkan perubahan warna gigi. Pertama, kita perlu menjaga kebersihan mulut. Kedua, elakkan minum minuman atau makanan berwarna. Ketiga, kurangkan merokok. Ingat, dapatkan khidmat nasihat dari doktor gigi bertauliah untuk mendapatkan rawatan terbaik bagi mengembalikan senyuman anda. Jadi kamu semua faham kan penerangan doktor tentang perubahan warna gigi tadi? Okey doktor, kami faham.